kes baru COVID-19 dilapor setakat 12 hari Sabtu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia memuncak pada pertengahan April. Ketika petugas kesihatan bertungkus lumus berkhidmat merawat pesakit memberitahu 15 daripada mereka telah dijangkiti virus tersebut. Selamat petang, saya Erina, pelajar ISM Psikologi. Jadi hari ini saya akan menjalankan sesi untuk interview tentang impak COVID-19 kepada masyarakat. Boleh? Boleh. Okey, sesi ini dalam berapa minit? Dalam 5 hingga 10 minit, okey? Cik Raiha, adakah Cik Raiha selesa dengan jarak kita sekarang ni? Adakah saya terlalu dekat? Tidak. Lagipun 1 meter kan? Betul. Sebelum tu boleh tak saya nak minta kebenaran Cik Raiha untuk menggunakan maklumat Cik Raiha dalam kajian saya ni? Ya, silakan boleh, tapi tolong sorokkan muka saya. InsyaAllah boleh. Cik Raiha sihat ke dengan keluarga dengan cuaca yang agak sejuk sekarang ni? Ya, Alhamdulillah sihat, hujan dan seronok. Okey, seperti yang Cik Raiha tahu, sekarang dah masuk fasa kedua PKP bukan? Jadi Cik Raiha telah melalui pengalaman selama 14 hari di rumah. Cik Raiha pernah keluar ke? Keluar halaman rumah tu adalah, tapi ke tempat tertumpu tu hanya ketua keluarga yang boleh. Jadi ayah saya sahaja. Betul. Apakah pandangan Cik Raiha di awal penularan COVID-19 baru-baru ini? Pada awalnya saya ingatkan perkara ni macam biasa-biasa saja kan, sebab batuk, sakit tekak kan. Betul. Tapi lama-kelamaan dengan tempoh PKP dan berita-berita yang disiarkan, semakin lama saya rasa benda semakin serius. Betul. Apakah perasaan Cik Raiha tentang COVID-19 ni semenjak PKP? Saya sendiri pun berasa takut lah, siapa je kan yang tak takut kan. Tapi insyaAllah dengan kalau kita ikut penjagaan rapi, kita mengikut Kementerian Kesihatan dan semua, insyaAllah kita boleh bendung masalah ini. Betul. Terima kasih. Membuat awak risau tentang COVID-19? Saya sangat risau akan kesihatan saya dan juga kesihatan keluarga saya. Sebab contoh saya ni student, panjang perjalanan balik ke kampung semasa proses kawal pergerakan tu, saya banyak terdedah dengan orang ramai. Macam contoh dekat TBS tu. Jadi saya sangat risau jika saya jadi pembawa virus kepada keluarga saya dan rakan-rakan saya. Baik, saya dapat lihat kenapa awak rasa macam tu. Sebab awak risau kesihatan diri awak risau kesihatan keluarga orang sekeliling awak. Sebab awak akan jadi pembawa rantai COVID-19. Baik. Bagaimana Puan menghadapi kebimbangan sewaktu penyebaran COVID-19 ni? Saya menghadapi kebimbangan dengan meluangkan masa dengan suami dan anak-anak dan tak terlalu sangat memikirkan hal yang negatif dan bincang dengan suami macam mana nak menguruskan kewangan dalam masa COVID-19 ni dan sentiasa menonton televisyen untuk mengikuti perkembangan semasa tentang isu COVID-19. Baiklah, Puan seperti nampaknya tak terlalu fikirkan perkara-perkara yang negatif dengan luangkan masa bersama anak-anak, suami. Puan dengan suami juga fikirkan sama-sama bagaimana penyelesaian yang terbaik dari segi kewangan sebagai harus bagi maklumat. Dan Puan juga nampaknya mengikuti perkembangan semasa sentiasa peka terhadap isu-isu semasa ni melalui sumber-sumber yang sahih, betul ke? Ya, betul. Apakah yang awak lakukan dekat rumah untuk kekal positif semasa isu COVID-19 ni? Sebenarnya saya risau dengan P3 ni. Jadi saya pun join lah Zoom kelas online. Tapi kadang-kadang saya pun tak faham lah tentang pelajaran yang dipelajari. Jadi saya pun selalunya membuat kerja di rumah dengan pertolongan daripada adik-beradik saya. Okay, jadi saya nampak awak risau sebab awak dah nak dekat PT3 tapi sekolah cancel.
Jadi awak belajar daripada kelas online, daripada Zoom. Okey, jadi kalau awak tak faham daripada Zoom, awak tanya daripada awak. Betul? Betul. Okey. Cik, boleh Cik terangkan apa yang Cik lakukan untuk kekal positif pada kegawatan disebabkan COVID-19 ini? Saya banyak mengisi masa lapang dengan aktiviti lakukan kerja rumah, dan saya juga mengambil peluang ini untuk menyiapkan kerja rumah yang saya dapat daripada sekolah. Maksud Cik fokus kepada perkara yang boleh dilakukan di rumah lah, seperti bersenam, membuat kerja rumah, membuat aktiviti-aktiviti ringan di rumah. Begitu ke Cik? Okey, saya nak tanya, pada pandangan awak, isu apa yang berkait rapat dengan COVID-19 ni yang semua orang kena ambil perhatian? Saya rasa isu kebersihan lah. Contohnya kalau nak keluar rumah, bersin atau batuk, kita kena pakai penutup mulut dan hidung. Lepas tu kalau nak cuci tangan pula, kita kena basuh tangan tu betul-betul bersih sekurang-kurangnya 20 saat. Dan kita selalu kena pakai hand sanitizer. Betul lah, okey. Selain dapat mengasah skill pendengaran saya juga turut dapat mengetahui apa yang mereka bimbangkan sepanjang isu ini dan bagaimana mereka menghadapinya dengan melakukan pelbagai aktiviti untuk kekal positif sepanjang isu ini berlangsung. Peluang yang saya dapat daripada sesi interview ini apabila saya diberikan tips dan teori dalam kelas, kemudian saya dapat mengaplikasikannya dalam sesi interview ini. Dan sesi ini juga melatih diri saya untuk menggunakan teknik-teknik yang sesuai dalam melatih diri saya menjadi pendengar yang lebih baik. Jadi ada dua cabaran yang kami hadapi semasa menjalankan interview ini sebagai seorang interviewer. Cabaran pertama ialah ahli keluarga berasa tidak selesa di depan kamera. Jadi cara kami mengatasi cabaran ini ialah kami memberitahu mereka bahawa jika mereka tidak selesa, kami boleh membelurkan muka mereka semasa mengedit video. Dan cabaran kedua ialah ahli keluarga berkata mereka rasa kurang selesa jika interview dijalankan dalam situasi yang formal. Jadi kami memberitahu mereka bahawa mereka boleh memberikan respons secara santai dan secara casual supaya memudahkan urusan interview. Jadi dengan itu mereka bersetuju untuk menjalankan interview ini. Dengar dengan jelas apa yang ingin diperkatakan oleh klien dan cuba jangan zone out daripada situasi tersebut. Soalan mengapa dapat dilihat sebagai menilai klien tersebut dan sebaiknya kita menggunakan soalan apa. Yang pertama, jangan menyampuk dan tidak menunjukkan rasa minat untuk mendengar semasa klien sedang berkongsi. Yang kedua, jangan menggunakan perkataan kenapa. Sebaliknya, gantikan dengan perkataan bolehkah awak bercerita dengan lebih lanjut ataupun bolehkah awak bercerita tentang apa yang terjadi. Ini telah dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik showless. Yang pertama, Duduk dalam posisi L. Yang kedua, mengamalkan posisi terbuka. Ketiga, menghadap ke arah klien. Keempat, melakukan eye contact. Dan akhir sekali, menganggukkan kepala.